bagaimana agaknya Datuk kita boleh kongsikan dalam ujian ada kebaikan dan kita dah masuk fasa yang ketiga ini kena sentiasa kuatkan diri untuk sentiasa positif. Silakan Datuk. Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami, yakni Allah, pasti uji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda dan juga jiwa raga dan juga tanam-tanaman dan hasil mahsul buah-buahan. Dan beri berita gembiralah kepada orang yang sabar. Menariknya, ayat ini bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan ujian takut, lapar, hilang seumpamanya, bila berlaku COVID ni macam semua perkara tu terkena pada kita. Mana kita di sini masyarakat Malaysia lah. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang sakit, ada yang kesukaran ketika mana berlaku PKP ataupun dalam keadaan seperti ini, maka semuanya itu terangkum dalam wabak COVID-19 ini. Yang menariknya, bila Allah sebut ujian, Allah sebut akhir sekali di kalimah yang akhir dengan menyatakan wabasyiris sabirin, dan beri berita gembira orang yang sabar. Maknanya, bila kita jadikan ramuan sabar kita ini sebagai senjata paling ampuh yang Allah ajar kepada kita dua pertolongan utama. Pertama dengan sabar dan kedua dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi alhamdulillah dengan ujian seperti ini, kalau kita tengok kesabaran rakyat Malaysia nampaknya amat jelas sekali. Mereka berada di rumah. Saat yang sama kita tengok Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat laporan harian. Dan laporan tersebut makin lama makin mengecil dari segi jumlah positif dan kematian. Berbanding setengah negara sedang meningkat. Maka di sini hasil daripada kesabaran dah berapa kali PKP. Di sini mengajar kepada kita kesabaran. Natijah daripada itu kita telah rasa nikmatnya dan kita berjaya untuk bertarung dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan poin yang kedua sudah barang tentulah kita tengok keluarga diuruskan dengan sebaiknya akan menatijahkan baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi dua hikmah ini cukup peringkat pertama ni. Wallahualam. Datuk, melihat perkara COVID-19 ni, pandemik yang berlaku sekarang ni adalah sangat luar biasa, perkara yang kita tak terfikirkan langsung Datuk. Tapi bukan saja mengancam kesihatan, malah nyawa juga terasa sayu kerana masjid dan juga surau tidak ada lagi mengadakan solat-solat berjemaah. Hari Jumaat rasa seperti hari-hari biasa Datuk, dan di Masjidil Haram sendiri serta di Madinah juga dah lockdown. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan dalam renungan dan muhasabah Datuk dalam menangani ujian ini Datuk. Pertama sekali, kita sebagai orang Islam, tak kala kita telah dinyatakan asbabnya kenapa kita tak boleh datang ke masjid, ke surau, maka kita mengambil ini sebagai satu fikiran yang positif. Yang pertama sekali, kita ada tekad, ada azam untuk kita datang ke masjid dan datang ke surau selepas daripada PKP ini. Kenapa? Kerana bila kita ada tekad itu, ada azam itu, kita juga telah diberi pahala oleh Allah. Kedua, bila kita rindu dan kita sangkut hati kita ke masjid, itu tanda kita ada iman. Itu tanda kita orang yang benar-benar mewatakkan diri sebagai orang yang sayang dan kasihkan kepada masjid, yang layak dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, layak mendapat apa yang dipanggil bawah lindungan arasy Allah. Hadis yang masyhur Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang mendapat lindungan arasy Allah. Pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan arasy Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki yang mana dia bergantung hatinya kepada masjid. Dia rindu ke masjid. Jadi kita ambil sikap seperti itu, maka kita tetap dapat dipahlakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apabila kita tengok apa yang berlaku ini,
maka sepatutnya kita muhasabah bahawa kita jadikan rumah kita sebagai gelanggang untuk kita petikatkan ibadat kita, solat kita, dan kita memasjidkan sejuzuk daripada kawasan rumah kita untuk kita jadikan musalla atau tempat sembahyang. Yang mana dengan cara seperti itu, kita juga akan dapat mengimarahkannya dengan sifat kekeluargaan. Yang Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu tu sebagai kubur. Apa makna? Tanpa solat, tanpa ibadat, tapi sebaliknya kita isi dengan ibadat, dengan solat sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Dan Datuk, kita nak tanya juga, dalam Islam diajar untuk mengambil hukum sebab tanpa menafikan hukum musabib. Jadi maknanya hukum sebab ini dengan buat macam inilah ia akan jadi begini, dan pergi tempat macam ni ia akan jadi macam tu. Boleh Datuk jelaskan bagaimana nak memahami antara musabab dan juga musabib? Dalam Islam, kita kena memakai dua hukum. Satu hukum sebab, satu lagi hukum musabib. Sebab ni maknanya apa yang berlaku dengan syarat-syarat yang kita tengok dan kita fahami. Kita makan, insya-Allah Allah bagi kenyang. Kita merawat penyakit, maka insya-Allah Allah bagi sembuh. Maka ini dengan buat begiang, maka natijahnya begiang. Ini namanya hukum sebab. Tapi di sana ada satu lagi hukum namanya musabib. Musabib ni maknanya pencipta sebab, yakni Allah. Saat kita mengikut hukum sebab, maka hukum musabib ini kita juga wajib imani dan wajib percaya. Walaupun kadang-kadang sebab itu sepatutnya natijahnya, rizaknya begiang, tapi mungkin Allah boleh tukar rizaknya berlainan. Dalam masalah seperti COVID ini, kita telah mengambil satu jalan yang cukup baik. Jalan di mana apabila kita berada di rumah, ini juga telah diperakukan oleh pakar-pakar dunia. Bila mana cara nak memutuskan rantaian dengan kena duduk di rumah. Dalam arti kata lain, mengasingkan dan menguzlahkan daripada orang ramai. Bahkan kalau ada bersama orang, biarlah ada social distance yang mungkin ada jaraknya. Mengambil hukum-hukum seperti ini sebenarnya tak lain daripada apa yang disarang oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda, jika sekiranya kamu dengar di satu negeri itu terdapat wabak seperti taun, maka kamu jangan masuk negeri tersebut dan orang negeri tersebut jangan keluar daripada tempat tersebut. Ini lockdown. Dalam keadaan seperti ini, apabila kita mengambil hukum sebab seperti ini, maka pertama dari segi penyebaran penyakit tidaklah tersebar dan tidaklah merebak. Wabak itu hanya terkumpul dan terbatas di kawasan itu, dan saat yang sama yang nak masuk pun disuruh supaya tidak memasuki. Maka di sinilah kita akan tengok kesannya cukup baik. Jadi Yang Berhormat Datuk, mungkin kita nak tanya juga dari segi pengurusan emosi, dan ini merupakan antara cabaran yang cukup besar untuk semua orang yang berada di rumah. Berada di rumah kita boleh lakukan, tapi bagaimana kita nak menguruskan emosi kita agar kekal kuat, kerana kalau selaku ketua keluarga lagi cabarannya besar untuk mengawal ahli-ahli keluarga yang lain di dalam rumah. Silakan Datuk. Okey. Soalan ini memang amat tepat sekali dalam situasi seperti ini, sebagaimana yang Saudara Muaz tanya tadi. Saya sejujurnya kita di Jabatan Perdana Menteri, kita juga cuba menguruskan isu emosi melalui JAKIM MyCare, juga JKSM, Jabatan Kehakiman Syar'i Malaysia, dan juga JAWI seumpamanya. Maka saya telah pergi minggu lepas bagaimana cara mereka menyusung tindakan dan strategi tak kala mereka menyantuni penghuni-penghuni di rumah yang mana ada masalah, yang mereka boleh call direct kepada JAKIM yang kita kata MyCare, yang jelas untuk memberi santunan dan juga idea jawapan apabila timbul masalah. Kita faham bila duduk di rumah mungkin kekangan dari segi ekonomi, kekangan dari segi
ketidakbiasaan bersama keluarga itu menyebabkan mungkin cara cakapan, buah cakapan, tindakan, ada perkara yang tidak disenangi dan tidak kena pada mata ibu bapa atau keluarga. Justru meluruskan perkara ini adalah amat penting. Kami syorkan yang pertama sekali, kalau boleh kita cuba eratkan dengan adanya solat berjemaah di rumah masing-masing. Yang kedua, kita cuba isi banyak perkara yang memberi manfaat dan berfaedah. Contohnya seperti kita baca buku, kita tadarus Quran sikit-sikit pun, kita buat perkara yang kalau masak ke ataupun apa benda biar perkara yang berfaedah. Tapi bayangkan kalau anak tu daripada pagi sampai petang sampai malam duduk dengan PUBG je ataupun video game je, maka apa perasaan ibu bapa? Memang dia akan rasa nak marah. Dia tak boleh dengar dan dia tak boleh terima hakikat tu. Tapi kalau dia tengok anak dia duk baca Quran, duk jaga semayang, zikir, baca buku, dia kata sejuk mata ibu. Sejuk keluarga. Ya, betul. Jadi kita cuba ubah dalam kehidupan kita tu biar yang memberi manfaat dan berfaedah. Daripada kita biarkan masa dan kita bazirkan atau perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah langsung yang kita amalkan, sebenarnya cara ini tidak sihat. Kemudian yang terakhir saya nampak bahawa apabila kita berada di rumah, kita cuba bincang dengan keluarga apakah dia alternatif yang terbaik. Contohnya kadang-kadang kita duk fikir masalah kewangan. Ramai duk fikir masalah kewangan ni macam mana. Kita ada YouTube, kita ada Google, kita ada buku, e-book, kita ada macam-macam. Bagaimana alternatif-alternatif yang boleh dilakukan yang menyebabkan mereka boleh menstabilkan dan mereka dapat kewangan dengan sebaiknya. Perkara macam ini bukanlah perkara yang asing, tapi mereka boleh dengan merajinkan diri untuk membuat sedikit kajian dan lihat bagaimana mereka yang berjaya. Sebagaimana kata pujangga Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tidak setara dengan mereka, kerana meniru orang-orang yang mulia, yang hebat sudah barang tentu akan membawa kemenangan dan kejayaan. Wallahu a'lam. Ya. Sewaktu menerima lantikan ini, adakah Datuk memperhalusi tawaran yang diberi itu ataupun terus menerimanya sebagai satu wadah dakwah? Pertama sekali, sejujurnya saya bagi tahu, saya pun tahu hanya sehari, tengah hari sebelum saya dilantik dengan satu tawaran. Jadi memanglah masa saya baca doa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa tu, Tan Sri Muhyiddin mention saya, hati saya akan baca doa lagi untuk bakal menteri-menteri. Tapi rupanya saya baca doa ke atas saya. Apa yang saya buat, yang pertama sekali saya panggil beberapa orang yang saya siqah, saya bincang. Saya tanya, dengan melihat kepada pro dan kontra satu persatu dan masing-masing buntu, sebenarnya bukanlah mudah untuk beri satu jawapan, tapi fikir dengan pelbagai. Kerana pada asasnya saya amat selesa dengan jawatan saya sebelum ini sebagai mufti wilayah persekutuan. Sebab sudah begitu mahir ataupun masaklah dalam suasana kemuftian itu. Keduanya, saya ajak sahabat-sahabat pergi ke masjid. Kerana keputusan perlu dibuat dengan segera, sembahyang, doa, mohon kepada Allah. Kemudian selepas daripada itu bincang lagi. Dan akhirnya saya baru buat keputusan. Tak lain tak bukan nawaitu saya semata-mata untuk memberi khidmat yang terbaik dalam kita mewajahkan Malaysia sebagai sebuah negara yang penuh dengan sifat keharmonian, kasih sayang, yang bersifat multiracial ini, tapi kita dapat hidup dengan penuh rasaan hormat menghormati tanpa wasangka, dan Islam yang kita fahami itu kita cuba untuk
serlahkannya dari segi akhlaknya, dari segi adabnya, dan dari segi kemampuan kita sebagai orang Islam, bagaimana kita dapat menjadikan Islam itu sebagai amalan harian kita. Banyak seperti good governance, integriti, amanah yang tinggi, akhlak yang luhur, kesantunan, rahmah, keadilan, begitu juga sifat-sifat terpuji. Yang ini kita cuba jelmakan dalam kehidupan kita. Jadi atas asas itulah saya doa dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada saya untuk melaksanakan dengan sebaiknya. Sebenarnya bila saya kata saya follow Datuk, saya terlihat bagaimana Datuk ada berhubung dengan geng-geng Datuk sendiri, iaitu Ustaz Azhar Idrus. Dan di ketika itu Datuk ada mengajukan soalan dan saya sebagai followers Datuk tertanya-tanya jugalah kenapa apa menyebabkan soalan itu timbul, iaitu Datuk ajukan soalan kepada Ustaz Azhar Idrus mengatakan jika beliau menjadi menteri apa yang ingin dilakukan. Kenapa Datuk mengajukan soalan demikian kepada Ustaz Azhar Idrus? Atas dasar apa, Datuk? Okey, yang pertama sekali, apabila saya menerima jawatan ini, saya suka untuk melihat idea-idea yang baik dari pelbagai latar belakang manusia. Sebab cara kita fikir tak sama dengan mungkin agamawan ini fikir, orang ni fikir, orang tu fikir. Sementara lagi sahabat kami Ustaz Azhar Idrus ni, dia ni orang yang terkenal dengan kebijaksanaan dalam ceramah dan jawapan secara spontan, secara lucu, secara ini. Kurang-kurangnya saya dapat idea yang baik. Dan saya amat berterima kasih, ada poin-poin yang kami akan cuba buat dengan sebaik mungkin. Pada saat yang sama, saya nak gambarkan bahawa gelanggang untuk Menteri Agama ni, Menteri Jabatan Perdana Menteri ini sifatnya luas. Dan mungkin kita tengok satu sudut, tapi kadang-kadang sudut-sudut yang lain kita terlepas pandang dan kita tak ambil kecaknaan dan kepedulian langsung. Sebab itulah kami cuba nak membesarkan lagi, melebarkan lagi berkenaan dengan isu ini agar buah-buah fikiran itu mungkin kita dapat santuni dan dapat lakukan, dan sudah barang tentu akan membawa kepada maslahat kepada negara, kepada ummah, kepada rakyat, kepada masyarakat. Datuk, Alhamdulillah, mungkin di kesempatan ini juga kita boleh kongsikan antara saluran bantuan yang dilaksanakan oleh JAKIM serta agensinya, termasuklah dengan tabung musadah COVID-19. Jadi sejauh mana agaknya outreach bantuan oleh JAKIM dan juga agensinya, Datuk? Okey, Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih secara terbuka kepada agensi di bawah saya. Banyak, lebih kurang 13 agensi. Agensi di bawah saya, di mana antaranya kami akan kerja dalam bentuk team building. Tak kala PKP berlaku, maka salah satu daripada cara yang saya rasa saluran yang paling pantas, cepat, ringkas pemprosesannya dan mudah ialah dengan menubuhkan tabung musaadah. Tabung musaadah ini maknanya tabung bantuan. Musaadah ni tolong menolong. Jadi kita yang diberi kekuatan, kita cuba untuk menolong semua lapisan. Hasilnya cukup menarik sebab rakyat Malaysia, dia nak kalau ada tabung tu, bagaimana penggunaan tabung tu, berjalan ke tidak. Makanya setakat yang saya tahu sudah hampir 4 juta, tapi kita telah belanja dah hampir 3 juta lebih, 3 juta. Begitu juga dengan tabung musaadah khairah yang dilancarkan oleh PPZ wilayah persekutuan, di mana dia telah memungut hampir 5 juta, tapi apa yang dibelanjakan sudah hampir 4 juta lebih. Maknanya walaupun dalam tempoh kurang daripada sebulan ataupun genap sebulan, tapi kerancakan duit tersebut sampai kepada sasaran, bukan sekadar beri tapi tak sampai, ini sampai kepada sasaran secara langsung. Baik. Maka ini kita sampaikan orang asli, pemandu teksi, golongan asnaf, tok-tok imam,
Tok Bilal, guru pondok. Maknanya kebanyakannya kita akan cuba lakukan mengikut kemampuan dan mekanisme yang kita ada. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. update hampir setiap minggu dan jumlahnya bertambah dari satu masa ke satu masa sampai kepada tahap ni lebih daripada 140 juta dah kita belanja untuk kita santuni semua pihak. Wallahualam. Bila kita tengok banyak soalan yang mana yang positifnya alhamdulillah lah Datuk kan. Tapi biasalah dalam kita panggil Twitter ni Twitter jaya. Warganet dekat dalam tu kadang-kadang Datuk dah buat macam-macam tetap ada persoalan yang lain. Kenapa yang ni tak, yang itu tidak, ini tak. Jadi macam mana Datuk handle ataupun nak menjawab persoalan daripada mereka-mereka ni Datuk? Pertama sekali saya pernah sebut dalam satu meeting kabinet. Saya kata begini, kita ni dalam hidup sentiasa ada orang setuju dan ada orang tak setuju. Tak ada orang setuju semua. Kedua, bila kita hidup ni, kita telah menempatkan diri kita untuk diadili dan dikata orang. Kalau kita faham konsep ni mudah. Lalu saya contoh dan saya akan cuba kaji riwayat ini atau kesahihan, keabsahan kisah ini. Kisah yang masyhur, kisah dinisbahkan kepada Luqmanul Hakim. Dia naik satu keldai dengan anak dia. Mula-mula dia naik. Sampai satu kawasan, maka orang kata ini bapa tak timbang rasa ke anak, kesian ke anak. Dia turun, dia suruh anak dia naik. Maka sampai satu tempat, orang kata ini anak deraka, siang bapa dia tak naik. Akhirnya kedua-duanya naik. Maka mereka pun kata kesian keldai, tak padan dua orang naik atas satu keldai atau kenderaan itu. Akhirnya dua-dua turun. Maka orang kata ini adalah orang yang tak pandai, tak cerdik. Ada binatang tapi tak naik. Semua tak gunakan. Jadi bila semua tak kena. Semua tak kena. Oleh kerana itu, prinsip yang kita buat, yang pertama kita buat itu betul tak? Yang kedua, kita kena buat. Allah kata wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Kamu buatlah, maka Allah tengok amalan kamu. Jangan orang tengok. Orang tengok sekadar masuk dalam Twitter, sekadar masuk dalam Insta, dalam Facebook. Tapi yang beri pahala siapa? Allah beri pahala. Bukan manusia beri pahala. Cuma kita nak menutup manusia apabila kita buat sesuatu kita keranakan Allah supaya mereka tahu bahawa kita ni buat kerja. Dan saya yakin semua buat kerja, bukan tak ni. Tapi dalam kapasiti saya akan buat. Walau macam mana pun saya akan buat. Yang ni dalam kemampuan saya. Jadi apa orang nak kata, apa yang dia nak kata bergiang-giang, itu adalah salah satu perkara yang mungkin saya akan ambil sedikit manfaat. Di mana kadang-kadang kata itu mungkin ada juga sinar baik. Sinar baik itu maknanya saya boleh baiki lebih baik lagi. Jadi bila saya buat itu, saya rasa mungkin kita akan dapat buat banyak lagi lebih baik. Saya ambil pengalaman saya ketika saya berada di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Sebagai seorang mufti, apa yang saya buat? Maka alhamdulillah kami telah buat amat banyak perkara. Saya tak perlulah kisahkan di sini. Tapi nak ceritanya kalau kita boleh buat macam itu, insya-Allah kita berjaya. Jadi apa-apa orang nak kata apa-apa semua, itu antara dia apa yang dia fahami. Tapi kalau dia faham keadaan kita, maka sesungguhnya dia akan tahu apa yang kita lakukan. Wallahualam. Mungkin Datuk boleh share pandemik 19 di bulan Ramadan ini, kita takut ramai yang berdegil, nak juga solat tarawih berjemaah, fadilatnya sangat-sangat besar, tapi hakikatnya kita tak boleh berjemaah. Dan yang kedua Datuk, sekaligus mungkin Datuk boleh jawab bagaimana melihat musim haji tahun ini. Apa pandangan Datuk? Silakan. Okey, isu yang pertama, kita akan dengar dari semasa ke semasa arahan pemerintah. Sejak saya jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, saya cuba gerakkan MKI, Mesyuarat Muzakarah Fatwa Kebangsaan ni, kita gerakkan dah 3 kali dah. Tiap boleh katakan hampir 2 minggu sekali, seminggu sekali bila ada isu kita gerakkan. Tujuannya apa?
Tujuannya kita nak menilai dari semasa ke semasa. Termasuklah isu solat tarawih, isu solat Jumaat dan isu-isu berkenaan solat raya dan seumpamanya. Dan kita cuba bina garis panduan. Dan kita cuba lontarkan kepada ashabus samahah, mufti-mufti setiap negeri, ahli jawatan kuasa fatwa kebangsaan supaya mereka boleh bincang sehingga menemukan satu natijah yang paling selesa kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Apa yang berlaku dalam situasi seperti ini, alhamdulillah kita akan laporkan dan kita akan kemukakan pandangan kita kepada pihak kerajaan secara langsung. Meeting kabinet setiap Rabu biasanya kami akan ambil kesempatan dengan sebaiknya untuk isu-isu agama, bagaimana untuk menyelaraskannya dan mengemukakannya dengan yang terbaik. Dan kami nak ucap terima kasih pada pihak kerajaan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin, kerana begitu sifat mendengarnya, boleh menerima dan juga toleransi yang cukup tinggi dalam kita melaksanakan agama saat yang sama ingin memutuskan rantaian COVID-19 ini. Poin yang kedua, berkenaan dengan haji ni, sebenarnya saya telah bertemu dan berbincang dengan Duta Arab Saudi di Malaysia. Dalam perbincangan secara rasmi, dia menyatakan bahawa keputusan Arab Saudi masih belum ada lagi. Dan masalahnya akan diumumkan insya-Allah selepas daripada raya ini. Saya sendirilah sejujurnya saya berharap supaya haji boleh diteruskan dengan keadaan COVID-19 ini hilang terus, kerana bagi kita 30,000 lebih jemaah haji tu kalau tak jadi yang tahun depan pula jadi orang panggil terdelay lah. Yalah, betul. Sedangkan punya kota pun terhad dan seumpamanya, iaitulah yang saya doa ke Allah supaya kita semua dapat juga menunaikan haji, tapi apa-apa pun ia bergantung kepada keputusan terakhir kepada kerajaan Arab Saudi, kerana tempat dia pun sama juga macam tempat kita terkena juga COVID-19 ini. Okey, baik Datuk, di kesempatan ini pesanan kepada muslimin dan muslimat khususnya di Cool FM ini dalam kita berdepan bersama-sama dan kena terus kuat dalam mendepani pandemik COVID-19 dan juga dalam bulan Ramadan ni. Silakan Datuk. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan selamat berpuasa walaupun sudah terlewat sikit kepada semua DJ di Cool FM dan juga penerbit. Dan bagi saya, anda adalah penenang jiwa kepada masyarakat dan rakyat Malaysia. Hiburan anda juga banyak memberi kebaikan, ketenangan, idea dan juga buah fikiran yang baik dalam mengharungi kehidupan ini. Justru teruskan untuk menyampaikan maklumat yang sebenar-benarnya, yang berfaedah dan juga berhiburlah dalam hiburan yang sesuai dengan kerangka kita. Dan saya juga nak mengambil kesempatan di sini, bulan Ramadan ini kita cuba untuk sama-sama menambahkan lagi koleksi ibadat kita. Dan walaupun kita berada di tahap tekanan, kita bukan tak boleh sembahyang tarawih, tapi kita tukar daripada masjid kepada rumah kita buat sementara waktu. Begitu juga sembahyang tetap dibolehkan, bahkan disuruh untuk kita sembahyang. Sembahyanglah, gunalah gelanggang kita di rumah ini dengan keluarga, dengan anak, dengan mereka yang bersama dengan kita. Semoga jayaan bulan Ramadan ini untuk kita raih la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, juga menjadi milik kita. Dan ini sebenarnya merupakan sejarah bila kita tak pernah cuti lama. Anak sekolah pun termenung kata kenapa lama sangat cuti. Tak ada sebab tiba-tiba cuti. Sebagai contoh, orang yang bekerja nak ambil cuti kan main payah, tapi sekarang ni dicutikan dia, seronok dia. Tapi bila lama tu jadi lain dah pula. Begitu juga seterusnya. Yang paling penting adalah kita nak raih takwa, nak bina rumah tangga baiti jannati, dan nak bina rasaan kesabaran yang tinggi
dan baru kita tahu nikmat bebas, nikmat ke masjid, nikmat berbuka puasa bersama sahabat, maka insya-Allah kita hendaklah berdoa kepada Allah moga-moga COVID-19 ini berlalu pergi daripada kamus kehidupan kita. Amin.